تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب ياسر ولا تعسر، رب ياسر ولا تعسر. أما بعده فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur banyak-banyak limpah kurnia taufik serta inayah dari Allah dapat kita berada dalam rumah Allah taala. Alhamdulillah, Allah taala beri peluang untuk kita beramal ibadah. Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri peluang umur yang tinggal ini. Alhamdulillah, dapatlah kita beramal soleh mengingati apa kemahuan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita sambung pengajian Minhajul Abidin, Jalan Para Abid. Sambungan mengenai taubat. Sambungan mengenai taubat. Surat 63. Baik. Surat 63. Perenggan bawah apa, Cik? Perhatikanlah. Baik. Okay, malam ni kita sambung pengajian kita mengenai taubat. Jadi kita dah bahas mengenai taubat, muqaddimah taubat. Lepas tu jangan bagi ataupun jangan bagi dosa-dosa kita tu kita biarkan, nanti hati kita akan menjadi keras dan akhirnya berlarutan mengerjakan dosa, maka pelakunya akan ditimpa kesialan dan kecelakaan, kata Imam Ghazali rahimahullahu taala. Jadi seperti iblis, jadi seperti Bal'am Bau'aura. Akan dua makhluk ni tuan-tuan sekalian memang hebat dia punya ibadah. Sampaikan Bal'am, separuh ulama bagi tahu, ulama itu Bal'am adalah nabi, disangka oleh Imam Al-Mawardi bahawa itu Bal'am ni bukan nabi sebab berlaku pengkhianatan di akhir itu. Jadi dosa ni tuan-tuan sekalian, perbuatan-perbuatan jikalau kita tak taubat dulu, dia akan jadi bono ni jadi hitam ataupun zulumat dalam hati kita. Lepas itu koreh untuk kita melakukan amal ibadah. Dia kadang-kadang apabila zulumat kehitaman tu ada pada hati kita, boyah sekalian, kita payah untuk beramal. Cukup payah. Kalau kita buat pun rasa borek. Kalau buat pun rasa payah. Kalau buat pun rasa bonci dengan amal. Sepatutnya tidak. Sepatutnya itu adalah nur, cahaya pada diri kita. Tetapi apabila kita biarkan benda ni berlarutan, berpanjangan, sampai kan kita nak buat bondo yang kita tahu bondo tu akan sunnah, kita payah nak buat. Contoh minum, ambil beri, kita tak duduk minum, kita ikut sunnah. Memang minum dalam keadaan beri ni hukum dia harus, tapi lihat keadaan. Kalau kita perlukan sangat atau terlampau haus, itu tak apa. Nak berharap sangat dengan air tu tak apa. Tapi kalau dalam keadaan biasa-biasa, minum dalam keadaan duduk. Jadi apabila benda yang kecil tu kita tak boleh buat, itu bermakna hati kita ni sebenarnya banyak zulumat. Hati kita ni penuh dengan kehitaman. Kita semayang, kita puasa, kita zakat, kita buat amal kebajikan, tapi apabila masuk akan iri hati itu, masuk hasad dalam diri kita, penyebab adalah bondo tu kita tak taubat lagi. Kita biarkan bondo tu berlarutan. Tiada kesedaran dalam diri kita akan dosa-dosa yang kita lakukan. Itu jadi parah. Bondo tu apabila dah berlarutan, dia jadi koreh. Payah untuk kita lontor ni. Payah untuk kita kembali balik. Itu sebab tuan-tuan sekalian, dalam kitab Minhajul Abidin, dia sebenarnya yang baik, yang hebat sebelum buat dosa tu minta Allah Ta'ala hindari daripada dosa itu. Dia tak buat lagi, tapi minta Allah Ta'ala hindari, ya Allah hindariku daripada dosa zina. Kita tak buat zina, tapi kita minta Allah Ta'ala hindari awal-awal dosa zina.
dosa khamar, dosa melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang, dosa meninggalkan semayang. Kita tak tinggal semayang, kita tarkus, kita jago kita punya semayang. Tapi orang yang hebat ni, dia memikirkan, dia minta perlindungan dari Allah Ta'ala, takut-takut dia buat akan dosa maksiat itu. Jadi apabila dah jadi koreh hitam, lepas itu berlarutan akan jadilah kecelakaan di dalam kehidupan. Apa kecelakaan di dalam kehidupan? Kita bawa dosa kita sampai kita mati. Waliyadzubillah. Apabila kita mengenang akan dosa-dosa yang kita lakukan yang telah lalu, itu satu nikmat sebenarnya. Sebelum ni kita cakap apabila kita kenangkan dosa kita, mesti serabut kita jadi. Nak ganti semayang, nak ganti puasa, lepas tu nak bayar fidyah, lepas tu nak ingat balik hutang-hutang lama kita dengan orang, apa bondo kita buat dengan orang yang lama-lama dulu, khianati, wajib minta maaf dari sudut maruah dia, dari sudut harta dia, dari sudut keperluan dia, dari sudut agama dia, tuduh dia macam-macam, buat itu, buat ini, kita kena minta maaf balik. Bondo tu jadi serabut sebenarnya. Serabut itu sebenarnya nikmat tu. Kalau kita bawa dosa kita sampai mati, waliyadzubillah, mati pun kita tak minta maaf yang orang yang kita khianati, yang orang kita kutuk, yang kita buat bondo-bondo tak elok, sampai mati bondo ni kita bawa. Jadi itu yang kita fikirkan, yang kita ingatkan serabut, kita malas nak dengar, kita lari daripada nak dengar bondo tu. Itu nikmat sebenarnya. Nikmat di sebalik musibah. Nikmat di sebalik dosa yang kita buat. Musibah itu kita ingat akan dosa-dosa kita yang lalu, yang membuatkan kita apa? Ya Allah, sebelum ibadah nak taubat, nak istighfar, ya Allah, kita monung, kita muhasabah diri kita, apa benda yang tak kono pada diri kita ni. Kadang-kadang benda tu kono ke anak kita, kono ke cucu kita, kono ke bini kita. Kafarah musibah itu yang membuatkan kita ingat akan Allah Ta'ala. Itu nikmat. Jadi jangan biar benda tu busuk, abang-abang sekalian. Jangan biarkan benda tu lama. Kita delay. Apa kita biarkan, kita tangguh pada taubat ni. Orang gagal sebenarnya. Tangguh taubat ni sebenarnya tuan-tuan sekalian, orang gagal. Tangguh urusan kerja sebenarnya, orang ke arah kegagalan. Gagal ke dunia kita boleh repeat balik. Kita boleh ni balik, kita boleh naik balik. Kalau gagal ke akhirat, waliyadzubillah, macam mana kita naik balik? Sebab akhirat dia tak ada pilihan, dunia ini ada pilihan. Jadi sambungan itulah yang kita nak sambung. Kita punya perbahasan mengenai taubat. Minggu lepas kita bahas mengenai itu. Dibahaskan cerita Bal'am, cerita Iblis la'anatullah. Delay sudah hanya sekalian, tapi Bal'am koreh hati itu ini buat dosa, tak nak bertaubat, tak nak ngaku salah. Apa jadi dengan Bal'am? Sudah hati dan sekalian dalam keadaan kafir. Waliyadzubillah. Baik. Perhatikanlah keadaan anda sendiri dengan saksama, kata ulama. Perhati diri kita ni, keadaan anda sendiri dengan saksama, sama ada berbuat dosa ataupun tidak. Tanya diri kita, ada dosa atau tidak? Allahu Rabbi. Jangan tak mengaku tak ada dosa. Jangan kita mengaku kita ni hebat, jangan mengaku kita ni apa? Kita ni bagaikan kain putih, bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Itu semua bisikan syaitan itu tuan-tuan sekalian. Anggap diri kita baik, ujub dengan kelebihan yang kita ada, besar diri dengan kelebihan yang kita ada. Perhatikanlah diri kita ni, sama ada berbuat dosa ataupun tidak. Jika didapati berdosa, hendaklah bersegera bertaubat. Berdosa copek-copek, istighfar. Nak selamat apa? Nak selamatkan kita daripada dosa ni, kita buat hari-hari istighfar, hari-hari taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berhenti bertaubat. Jangan berhenti yang kita dengan sekalian banyak bersalah dengan Allah Ta'ala. Banyak kita menungkan akan apa yang kita buat. Jangan berhenti bertaubat. Jangan berhenti mengaku kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama orang-orang yang bertaubat. Banyak dosa kita kan? Hendaklah bersegera taubat. Dan jika anda tidak berdosa, hendaklah pula bersyukur kehadrat Allah Ta'ala yang melimpahkan kurniaan hidayatnya. Rasulullah maksum pun Rasulullah beramal. Bahkan kita cakap kita tak ada dosa. Dalam zikir taubat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i begitu, ya Allah, kami tidak layak masuk syurga-Mu ya Allah, dan tidak pula tertanggung dengan azab api neraka-Mu ya Allah. Itu kata-kata Imam Syafi'i dalam syair dia.
Puak-puak Wahabi bagi tahu ini karut punya syair. Tu deh. Itu Wahabi bagi tahu lah. Ini karut punya syair. Takkanlah orang tak nak masuk syurga. Itu Imam Syafi'i dalam keadaan minta maaf. Dalam keadaan rendah dirinya Imam Syafi'i. Dalam keadaan merendah diri akan Allah, walaupun satu ulama bahkan ada mazhab hafal hadis ratusan ribu, ada mazhab Imam Syafi'i begitu, ya Allah tak layak masuk syurgamu ya Allah. Itu nak menunjukkan akan apa? Akan rendah dirinya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Itu pun Imam Syafi'i minta ampun dengan Allah Ta'ala. Nah, kata Imam Abu Ishaq dalam fasal 1 muka surat 61, Imam Ishaq bagi tahu tuan-tuan sekalian, dia bagi tahu, ya Allah dah berpuluh tahun dah berpuluh tahun berdoa, dah berpuluh tahun aku minta taubat dengan Allah Ta'ala, tapi tak boleh taubat itu. Dah 30 tahun doa dengan Allah, dah 30 tahun merayu akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi tak boleh lagi. Akan apa? Akan nikmat taubat. Nampak tuan-tuan sekalian, bagaimana orang dulu-dulu tu bukan masalah boleh tak boleh tu. Masalah tuan-tuan sekalian, isu sekarang diri dia ni tak putus-putus berharap kepada Allah Ta'ala, walaupun orang gelap, ulama yang hebat, yang muktabar. Jadi tak putih-putih dia minta ampun dengan Allah Ta'ala. Bukan sehari dua hari, 30 tahun. Dalam 30 tahun tu usaha lagi. Itu sebab dalam amal kita tak boleh nak puas hati. Bahkan dalam taubat pun kita tak boleh nak puas hati. Takkan kita lihat diri kita tidak berdosa akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak dosa kita akan Allah, kita tak buat benda tu, alhamdulillah. Lepas tu kita minta Allah supaya Allah Ta'ala hindari kita daripada perbuatan-perbuatan yang keji tu. Minta banyak-banyak dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesal apa yang kita buat, bahawa kehitaman hati itu berpunca dari sebab-sebab perbuatan dosa. Hitam hati memang borek nak beramal. Sungguh tuan-tuan sekalian, borek nak melangkah ke arah kebaikan, borek kita nak ngaji Al-Quran, borek kita nak mendongeng, borek kita nak ke arah kebaikan, semua jadi borek. Bahkan kita nak amal sunnah depan mata, kita faham kena amal apa yang disuruh oleh Rasulullah, jadi borek. Lepas habis semayang kita jadi bonci, jadi marah, jadi hati ni tidak keruan. Itu dosa tu. Semak diri kita masing-masing tuan-tuan sekalian. Lepas bagi salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dah mula cari salah orang. Tu tak betul, ini tak betul, itu tak betul, ini tak betul. Habis semua tak betul, dia seorang saja yang betul. Itu dosa nama itu tuan-tuan sekalian. Ada yang tak kena dalam diri kita ni, apa masalah pun kita tak tahu. Kita kaji sungguh-sungguh tuan-tuan sekalian, apa kena pada diri kita. Anjang tak puas hati orang. Itu dosa dalam badan diri. Kaji diri masing-masingnya, pandang orang, kaji diri masing-masing. Kalau tak berubah, kita lekor pandang orang, lekor menuding ke orang tuan-tuan sekalian. Itu perbuatan dosa dalam diri kita. Kalau kita sedar, alhamdulillah, kalau bawa benda ni sampai mati, wal-iyadubillah, tak bertaubat lagi dengan apa yang kita buat, wal-iyadubillah. Jadi Masya Allah tuan-tuan sekalian, banyak bodoh kita kena fikir sebenarnya bab akhirat kita ni. Jangan fikir kita boleh datang ulang-ulang alik masjid, jangan fikir kita boleh duduk kuliah, kita bebas daripada bodoh ni. Tidak. Lagi banyak orang berilmu, orang yang ngaji macam ni tuan-tuan sekalian, yang paling ketara hasad, iri hati. Cukup paling ketara. Yang paling ketara ada dalam diri dia, iri hati. Orang lain boleh, dia tak boleh. Orang lain suka dia tak suka. Nampak? Iri hati dia dengan kawan-kawan dia. Iri hati dengan rakan sejawat. Iri hati dengan kawan-kawan sekeliling. Iri hati. Itu orang berilmu. Iri hati cukup kuat. Semak diri kita. Iri hati ataupun tidak, itu semua zulumat, kekerasan dalam hati ini. Itu nak buat congkeh keluar tuan-tuan sekalian diri kita ni. Kita sedar akan bahayanya perbuatan dosa. Berulang-ulang kita nak taubat, janji dengan Allah, ulang balik, janji dengan Allah, ulang balik. Bahkan sampai satu tahap kita pun benci dengan taubat kita sendiri. Sebab berulang-ulang benda tu, sebab kita tak mulakan dengan yang baik. Tangguh lagi kita ibadat, dosa yang lalu kita tak taubat lagi. Nak ibadat, dosa yang lalu tak taubat lagi. Bahkan kita buka Al-Quran pun nanti susah. Kita baca Al-Quran tapi hati kita susah. Duduk kuliah tapi hati kita susah. Sebab apa menurut ibu sekalian? Sebab dosa di dalam diri kita. Serabut tak? Memang serabut benda ni.
Nak fikir benda ni, ya Allah, dah tua dah ya Allah, nak mati dah lah ya Allah, tapi kenapa tak tenang lagi dalam kehidupan tu? Jadi kita kena baca, kena semak diri kita sebelum Allah Subhanahu Wa Taala tarik nyawa kita. Ya, Allah Rabbi. Paning tuan sekalian. Jadi kita kena hadap benda ni, tak boleh. Kita kena hadap benda ni. Hadap yang macam mana? Selesai satu persatu permasalahan kita tu. Yang berkaitan dengan diri kita dengan orang, berkaitan dengan Allah Azza wa Jal. Nah, kita ibadat-ibadat yang dulu-dulu kita tak taubat lagi. Memang pusing habis ya. Kacau bilau hati dalam tak bersih lagi. Nah, kita boleh taubat. Allah Taala sentiasa mendampingi orang yang bertaubat. Nah, itu penyebab ibu-ibu sekalian, ayah-ayah sekalian, itu penyebab penyebab kenapa tak tenang hati ni. Dalam ibadat pun tak ada ketenangan, tak sampai lagi. Itu penyebab ada zulumat dalam hati, dosa, antaranya dosa-dosa yang kita tidak taubat ataupun yang kita delay, kita biarkan benda tu. Jadi koreh hati kita. Yang sayang itulah, kita duduk dalam kuliah dah. Duduk dalam kuliah dah tuan-tuan sekalian, kita duduk dalam keadaan amal dah. Nah, bahkan kita belajar benda tu dah, tapi masalah kita tidak hindari akan perkara-perkara mungkar itu. Itu yang sayang benar dalam kehidupan kita ni. Koreh hati kita lagi tuan-tuan sekalian, ini masalah benda tu lah. Sedangkan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa tak dapat lagi ketenangan dalam ibadah? Carilah ya Allah, tak dapat tenang ya Allah. Kaji dulu. Aduh ya bondo ke rumah kita kan, bercakap dengan bini, kaji dulu dosa-dosa yang lalu. Kita lalu tersandung kita ingat dosa kita. Jangan tersandung kita salahkan AJK. Ini AJK lah ni, niat tak buat, itu tak buat. Lampu padam pun itu pun tak boleh nak tukar. Nampak? Dia tak fikir dosa dia apa boleh sebelum ni sampaikan Allah Ta'ala, susahkan dia. Jadi segala musibah yang nampak tu, ayah-ayah sekalian, tuan-tuan sekalian, itu yang dinamakan dosa-dosa kita yang lalu. Kata Hujatul Islam, tertusuk dengan duri sekalipun, itu kafarah dosa-dosa kita yang lalu. Sakit belakang kau demam, kau ingat apa benda lah yang penyebab Allah Ta'ala bagi benda yang tak kita sukai itu. Sebab Allah Ta'ala nak jontik itu sebenarnya. Kita dalam kesusahan, memang senang kita ingat Allah. Ini masalah, dah dalam keadaan kesusahan, dah penyakit banyak, tak sedar lagi akan dosa-dosa yang lampau. Masih lagi nak nyalahkan orang. Sebab apa jadi macam ni ya? Sebab apa jadi macam ni ya? Kau lah punya pasal kan? Kau lah punya hal kan? Kau lah punya ulah kan? Lekau nampak tuding ke orang, tak selesai masalah tu. Ingat dosa-dosa kita apa yang terjadi. Tengok cucu kita macam ni, tengok anak kita macam ni. Kita ingat masa muda kita, apa yang kita buat yang membuatkan orang lain boleh kafarah. Tengok bini kita melawan cakap kita. Kita ingat dosa kita dengan Allah Ta'ala. Apa yang membuatkan benda ni berlaku? Ini orang yang berfikir, orang yang mengaji. Dia tak nuding kat orang. Dia tak nyalahkan orang. Dia nyalahkan diri dia. Kita nampak boleh pemimpin yang tidak bertanggungjawab. Fikir apa benda dosa kita buat, masyarakat kita buat, sehingga kan Allah Ta'ala hantar pemimpin yang macam ni. Itu deh. Itu dari sudut politik ni. Politik yang belajar, kena belajar. Dia ada masuk dalam fiqh siyasah. Macam mana kita nak jatuhkan pemimpin, macam mana kita nak naikkan pemimpin yang soleh. Jadi semua yang tuan-tuan sekalian Rasulullah SAW dah ajar kita. Jadi kita bahaskan dosa-dosa, kita ingat balik apa benda kita buat dulu. Kita bahkan kita kena tipu orang, kita ingat dosa kita. Sungguh. Ini orang ngaji tasawuf. Dia tak nyudir ke orang dulu, tengok apa masalah dia ni. Tengok apa benda dia tak buat, ya Allah. Kaji balik, ya Allah, kenapa jadi macam ni, ya Allah, salah apa ni, ya Allah. Nampak? Kalau kita tak sedar akan dosa-dosa kita, kita sakit dapat dua. Satu sakit kena tipu, lepas tu satu sakit qalbu, sakit hati kita. Kena tipu orang tu. Memang kita, bukan kita galak ke orang menipu kita, tidak. Kau tipu dan bagi nak tahu dosa dan tidak. Nak bagi tahu, terus datang apabila musibah tu maaf ke diri kita, terus kita ingat Allah Ta'ala. Itu baru cantik. Jangan musibah datang tengok kita merayan, mengamuk tuan-tuan lah. Ini orang ngaji tasawuf tuan-tuan sekalian, sabar, tengok apa kaji pula, apa benda yang dia buat, salah yang dia buat, sehinggakan benda tu dapat. Kita ngaji mengenai akidah, qada dan qadar Allah Ta'ala, buruk ke baik ke, semua Allah Ta'ala dah rencana, Allah Maha mengetahui. Jadi kita semak balik apa yang kita buat. Ya ayat sekalian, semak balik. Yang membuatkan musibah itu penuh pada diri kita. Automatik kita akan istighfar kepada Allah Ta'ala. Itu yang kita nak lawan dulu.
Kalau tidak, dengan izin Allah, masalah ni mengenai hati, mengenai dosa ni tidak akan selesai. Kita akan dirundung akan salah itu. Hati rasa runsing, risau, resah. Runsing, risau, resah tu bagus, tapi jangan sampai mencederakan ataupun jangan sampai mengganggu-gugat amal kita akan Allah Ta'ala. Kalau runsing, risau sangat, sudah jadi apa? Lantaklah ikut kawan. Contoh kita dengan anak-anak kita, contoh dengan cucu kita, orang bawahan kita, bismillah. Lantak kau nak jadi apa? Abah tak nak tanggungjawab kat kau dah. Nampak? Tak boleh. Dia anak kita, seboleh-boleh kita nak tarik dia daripada benda yang tak elok. Hidayah itu milik Allah Ta'ala. Neutral balik. Kalau anak tidak berjaya, kalau anak dogi cakap kita, neutral balik, hidayah milik Allah. Usaha lagi. Seperti Nabi Allah Nuh AS, anak sendiri Nabi, anak sendiri tak nak ikut dakwah Nabi Nuh AS. Bahkan banjir besar, dalam layar itu nampak Kanaan tengah panjat. Tengah panjat bukit Kanaan, nak selamatkan diri pada banjir besar. Sebelum tu Allah Ta'ala dah tahu dah umat Nabi Nuh yang beriman hanya 83 orang. Kanaan panjat, dia usaha lagi sebab hidayah milik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh tukar takdir, tuan-tuan. Takdir boleh bertukar, boleh. Takdir siapa yang tukar? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takdir ada dua, satu mu'allaq, satu mubram. Satu yang belum ditentukan, satu yang sudah ditentukan. Jadi Masya Allah, adakah perbuatan dosa kita yang lalu-lalu yang membuatkan kita samak dengan keadaan kehidupan kita? Tidak. Kalau kita uruskan betul-betul, insya-Allah benda itu akan jadi mudah. Satu-satu kita selesaikan. Jadi kita tidak akan berputus dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, muka surat 64. Alamat kehitaman. Alamat tanda Alamat kehitaman hati ialah anda mendapati hati anda tidak merasa takut. Alamat tanda Alamat dalam hati anda mendapati hati anda tidak merasa takut daripada melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Tanda orang yang iman ni ada, apabila dia buat dosa dia gesah gelisah, apabila dia buat amal dia suka. Itu tanda iman itu. Kalau buat dosa pun buat tak reti, bahkan lagi parah, dia seronok dengan kemungkaran yang dia buat. Memang zulumat habis-habis hati tu. Tidak merasa kesan, nikmat, kemanisan mengerjakan taat, dan tidak pula bagi nasihat, pengajaran, memberi kesan, manfaat kepada diri anda. Langsung tak risau, itu alamat hati dia korek, hati dia hitam. Yang lebih parah, seronok dengan kesusahan orang. Kata ulama, Imam Ghazali beritahu, serpihan-serpihan kemunafikan itu apabila kita seronok dengan kesusahan saudara-saudara kita. Bertepuk tampar, kita seronok, dia susah, bagus, alhamdulillah, baik, mati kau. Nampak? Itu mana dan sekalian, dalam ilmu tasawuf itu serpihan-serpihan kemunafikan. Yang lagi tahu, kita suka susah, seorang ulama itu susah, kita seronok dia jatuh, kita seronok dalam keadaan diri dia, kita gembira, itu serpihan-serpihan kemunafikan. Jadi itu alamat sebenarnya, tuan-tuan sekalian. Kita risau benda ni terjadi pada diri kita. Banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kaji. Itu Minhajul Abidin, dia kaji benda ni. Dia kaji benda ni. Ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, kaji benda ni sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Hidup kita tak lama dah. Umur kita makin lama makin meningkat, makin lama makin meningkat. Kita tak tahu bila kita mati. Mati ini Allah Ta'ala tak bagi akan tarikh yang sebenar, hanya alamat sahaja. Antaranya umur meningkat, rambut hitam jadi putih, mata terang jadi kabur, kulit tegang jadi kendur. Itu alamat-alamat nak mati sebenarnya. Alamat-alamat nak meninggal. Minta maaf, mati mungkin koreh huna kan. Alamat-alamat nak kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita sadar, alhamdulillah. Kalau tak sadar, tuan-tuan sekalian, wal iyadu billah, minta Allah hindar kita daripada benda ni. Itu alamatnya. Alamat hati hitam pula, tuan-tuan sekalian, dia tak seronok beramal ibadah, bahkan dia seronok melakukan kemungkaran. Itu alamat hati dah mati, hati dah hitam. Hati ni apabila dah mati, dia tak ada hubungan dengan Allah, dia jadi tibia macam tu. Tibia yang macam mana? Yang tidak memperolehi rahmat kasih sayang Allah, tidak memperolehi kasih sayang Allah. Hati mati, seronok dengan perbuatan-perbuatan mungkar, tak ada rasa bersalah. Hati dia tidak seronok apabila dia melakukan amal soleh. Hati mati, ya Allah, dosa-dosa. Allah Rabbi, tuan-tuan, ibu bapa sekalian, tak dapat kemanisan.
Nah, unsing, lepas tu lepas semai, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Konang nanti kita. Sebab kita dalam keadaan ibadah. Kenapa unsing lagi kita? Kenapa tak sonang duduk kita tuan-tuan sekalian dalam rumah Allah Subhanahu wa taala? Ada yang tak kono pada diri kita. Itu masalah batin, masalah hati dalam ni. Kalau ikut orang tu mental sebenarnya tuan-tuan, mental dari sudut batin dia. Tak tentu halah. Nampak orang lebih sikit mulalah bercerita. Waktu orang tu susah dia tanya khabar pun tidak. Waktu orang tu sonang bukan main dia. Manalah dapat duit tu? Entah duit ekor ke duit haram kot. Waktu orang tu susah. Waktu orang tu sonang. Waktu orang tu susah, nak ziarah, nak bagi bantuan pun tak ada. Waktu dah sonang, itulah jadi tuan-tuan sekalian. Fitnah yang kau jual. Zulumat dalam diri kita. Jadi kita dengan izin Allah pun kita kena muhasabah diri tuan-tuan sekalian. Takut warna-warna bondo dihadir dalam diri kita. Jadi ulama beritahu alamat tu alamat semak diri kita masing-masing. Jangan ada bondo. Ada masuk bondo ni istighfar copek-copek. Jangan nyalahkan orang dulu. Istighfar apa salah kita dulu yang membuatkan musibah ini datang. Oleh itu jangan sekali-kali anda memandang remeh terhadap perbuatan-perbuatan dosa walaupun sedikit. Maka anda menyangkakan diri anda seorang yang bertaubat, sedangkan sebenarnya anda adalah seorang yang mengekali melakukan dosa-dosa besar. Wa'iyadzubillah. Jangan sonangnya lah, tak apalah, biarlah nanti dan taubatlah, biarlah dulu. Sudah tuan-tuan sekalian, korek hati. Sudah tak sampai. Yang paling takut qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah tak ada pilihan dah. Terus dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosa yang kita buat. Jadi kesimpulan, jangan delay. Jangan biar benda tu tangguh. Salah minta maaf copek, salah minta maaf, hutang ganti copek. Ada rezeki lebih ganti copek. Tak boleh nak ganti, minta tangguh. Asalkan orang tu tahu yang kita nak bayar hutang tapi tak ada keperluan. Jangan sonyak tuan-tuan sekalian. Orang tu minta pantai kita hamun. Pakat hitamlah hati tu. Memang payahlah tuan-tuan sekalian kita nak lontu nak buat amal kebajikan. Jadi payah. Kalau buat juga kita merungut. Kalau buat juga kita merungut dengan apa yang kita buat. Jadi kita tak nak jadi orang yang kita ingatkan kita orang yang bertaubat, rupa-rupa orang yang mengekali akan dosa-dosa yang berlaku. Waliyadzubillah. Okay, maka sesungguhnya telah sampai kepada kami, telah sampai kepada pengarang, maka sesungguhnya telah sampai kepada kami riwayat daripada Khahmas bin Al-Hasan bahawasanya beliau telah berkata, aku telah melakukan satu dosa, maka lalu aku menangis kerana menyesal selama 40 tahun. Allah Rabbi. Kemudian dikatakan orang kepadanya, apa ia dosa itu wahai Abu Abdullah? Ayah kepada Abdullah. Jawabnya, seorang saudaraku fillah, bermaksud saudara seagama, bukan saudara dari segi keturunan. Mana dia seorang saudaraku fillah, mana seorang yang bersaudara sebab dengan kalimah la ilaha illallah, telah menziarahi aku, maka aku membeli untuknya seekor ikan, lalu dimakannya. Kemudian aku bangun pergi ke pagan rumah jiranku, lalu aku ambil daripadanya segumpal tanah tanpa minta izin terlebih dahulu, dan selepas itu aku berikan tanah itu kepada tamuku, lalu ia mengesat basuh tangannya dengannya. Allah Rabbi. Buat dosa tu 40 tahun menangis. Ambil tanah kat jiran. Bukan jiran tu tak haram, mana tak minta izin ambil. Selalu kita minqabih macam tu, kawan dan tak apa, minqabih ambil biarkan. Dia tak tahu pun kita ambil barang dia. Yang jadi ulama ni beritahu sekalian, dia buat salah tu. Menangis, menyesal 40 tahun. Maka kajilah diri anda dan hisaplah ia sebelum dihisap di akhirat nanti. Allah, ini tauladan yang baik tuan-tuan sekalian. Allah Rabbi. Ambil tanah pada jiran, ambil barang, ambil tanah jiran tu bagi kat tamu dia. Mungkin jiran itu tak ada kat rumah, dia tu lupa kot ambil. Kalau boleh betul jiran minta halal. Tapi nak betul dia ambil dulu sebelum dia pakai. Waliyadzubillah. Ambil dulu sebelum dia pakai.
Lepas tu dia menangis, tuan-tuan sekalian, 40 tahun menangis, menyesal atas perbuatan itu. Kita ni tak sakit lah barang orang kan. Orang tak tahu pun ambil dulu baru cakap. Ya Allah. 40 tahun tuan-tuan sekalian minta ampun, taubat dengan apa yang dia buat. Mungkin orang tu dah halalkan dah apa yang dia buat tu, dah minta maaf, tapi dia beritahu kesal dia mengenai dosa yang dia buat. Mana risau akan dosa itu yang membuatkan hati ini zulumat. Itu yang dibaca oleh para alim ulama. Walaupun orang tu dah halal, tapi dia buat benda tu dulu. Apabila buat benda tu dulu, lepas dia buat tu tuan-tuan sekalian, orang tu halal, settle lah. Tapi masalah dia buat tu dosa awal tu, ambil barang orang tanpa izin, dosa lah. Buat benda tu dia buat awal tu, mana ada hati dia melokat dah zulumat tu. Walaupun lepas tu dah selesai, tapi zulumat tu, lokat itu yang dia takut benar tu, yang membuatkan dia menyesal 40 tahun menangis. Nah, 40 tahun menyesal apa yang dia buat. Bukan masalah ambil tanda dia isu dia sekarang kisah daripada seorang ulama ni, dia ambil barang orang tanpa izin. Jadi orang tu dah halal kan pun, tapi dia buat dulu benda tu. Isu kat situ lah. Dia buat benda tu dulu. Jadi ulama nak kaitkan dengan diri kita hari ni, kita jangan buat dulu. Mana kita selesa dengan dosa yang kita buat, tak apa nanti dia boleh minta maaf. Itu bahaya. Tak apa nanti dia boleh selesaikan lah. Tak apa nanti dia qada. Lagi macam tu. Tak apa dia tinggal nanti dia qada. Masalah benda tu dah berdosa dah buat awal. Memang taubat itu wajib, tapi dah buat dulu. Itu masalah. Itu yang isu sekarang ni. Isu ulama tu sampai menangis tuan-tuan sekalian, sebab isu dia dah buat dosa tu, mana zulumat ada dalam hati. Itu yang dia tak nak. Jadi dia tidak selesa akan benda tu. Jadi apa kita punya panduan kehidupan kita? Jadi kita macam tu jugalah. Kita tak nak benda tu kita buat dulu, tak kira lah lepas ni orang tu maaf ataupun tidak, tapi perbuatan awal kita tu yang membuatkan hati itu zulumat, yang membuatkan hati kita ni jadi payah. Kalau kita sedar, kita pergi minta maaf, alhamdulillah. Kata kita main tangguh macam kes sebelum ni, tangguh iblis, tangguh kafir, Bal'am Ba'ura tangguh kafir. Jadi dia punya kehidupan dia penuh dengan apa? Penuh dengan kecelakaan dan kesialan, kata ulama Ghazali rahimahullah taala. Jadi isu dia kat situ semula. Mana buat dosa tu, isu tu dosa tu yang buatkan seorang ulama ni 40 tahun. Bukan dia tak boleh minta halal dekat saudara Islam, sahabat jiran dia tadi. Bukan dia tak boleh minta halal, boleh minta halal, tapi awal perbuatan dia tu. Ini nak beritahu akan bawa dia dosa. Ini nak beritahu akan beratnya dosa itu. Lagi-lagi dosa yang lama-lama tu sekalian, dah jadi darah daging. Jadi Masya Allah. Jadi benda tu yang Ustaz bagi tu, kadang-kadang benda kita jadi serabut nak dengar. Kita serabut nak dengar, apabila kita ingat akan benda tu, itu nikmat kita akan selesaikan. Ya Allah, hutang ni tak bayar, ya Allah tak minta maaf lagi, ya Allah kuatkanlah hatiku, ya Allah. Tu deh. Jadi itu yang sampai nur ilham ilahi, nak tenang hati. Tahu banyak salah ni, tapi tenang hati, selesai sikit-sikit. Tahu banyak salah, lepas itu kita tidak mengakui kesalahan, lagi zulumat, lagi hitam hati. Mempayahlah untuk kita beramal soleh. Kalau beramal soleh pun sesuai Johnny yang nunding jadi ke orang, Johnny yang nyalahkan orang. Itu deh. Itu dosa ni tuan-tuan sekalian, cukup. Dia punya kesan itu cukup hebat. Maka kajilah diri anda dan hisablah ia sebelum dihisabkan di akhirat nanti. Allahu Rabbi. Mana hisablah diri kita, fikir muhasabahlah apa yang kita buat hari ni. Kata ulama, hisablah sebelum kita dihisab di akhirat. Dekat akhirat nanti, yang dikatakan muflis di akhirat, benda ni lah. Yang dikatakan muflis di akhirat, benda ni lah. Kita bawa amal kita sebesar gunung, selalu dikomparekan dengan gunung Uhud. Gunung Uhud kalau kita pergi Mekah, bukan Sokotul tu ya. Gunung Uhud tuan-tuan sekalian, dia panjang, bukan 7 km. Dah macam banjaran dah gunung Uhud tu. Yang kita pergi kat Uhud Madinah tu kan, kita nampak benda tu. Itu 2 bukit seperti bonggol unta yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sewarna 7 km gunung Uhud. Kalau kita bawa amal sebesar itu pun, sebesar itu pun tuan-tuan sekalian, apabila orang di atas muka bumi kita tidak selesaikan masalah dosa-dosa yang kita buat, ke akhirat nanti dia akan tuntut kita punya amal. Ini hadis sahih, dia akan tuntut kita punya amal.
Habis amal kita tuan-tuan sekalian, dia suruh ambil pula dosa tu. Semua nak lepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Itu. Sampai macam tu sekali tuan-tuan sekalian. Maka itu sebab kita kena hisap diri kita daripada dosa-dosa yang kita buat. Hisap diri tu, fikir apa yang kita buat tuan-tuan sekalian. Apabila kita berfikir kita nak kembali kepada fitrah, dulu kita salah, nak kembali kepada fitrah, kita akan apa? Kita akan buka pintu hati kita ni. Kita akan tenang dalam jalan kita menghadapi akan suasana itu. Terus lagi tuan-tuan sekalian, kita taubat, ya Allah, ampun kalau dosa, ya Allah, hisap diri kita. Sebelum di akhirat Allah Taala hisap. Dibangkitkan keseluruhan anak Adam, depan kita nanti ada mizan, timbangan depan, belakang, kiri, kanan, lautan makhluk, malaikat, jin, manusia, haiwan berkumpul sekali tuan-tuan sekalian. Jadi akan dihisap. Allah Ta'ala akan panggil nama kita seperti lokek surat wanak. Nama kita, nama abah kita akan disebutkan, dipanggil, timbang satu timbang. Kalau banyak amal kita tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala kira mudah. Cina beritahu kira cincai. Mudah, jalan masuk. Itu dah tuan-tuan sekalian. Itu jadi muflis lah bolehnya. Kita tak nak jadi muflis di ke akhirat. Sebab ke akhirat dah tak ada pilihan. Kita tak boleh beramal lah. Bersegeralah bertaubat dan cepatlah bertindak sebelum mati, kata ulama. Jadi ilmu kita dah ada. Jadi apa kita nak buat? Bersegeralah bertaubat dan cepatlah bertindak sebelum mati. Bertindaklah cepet kita semua, ya Allah, sebelum Allah Ta'ala tarik nyawa kita. Maka sesungguhnya ajal itu tersembunyi, tidak diketahui bila masanya tiba. Sedangkan dunia itu hanya tipuan. Sementara hawa nafsu dan syaitan itu adalah dua musuh ketat anda. Justru itu rendahkan diri anda dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohonkan kepadanya doa agar ia mengampunkan segala dosa anda. Mana segala dosa kita Jadi tak tahu usah mati, tak tahu datangnya bila. Kadang-kadang pagi jumpa, malam kang dah meninggal. Malam jumpa, donga-donga, pagi dah meninggal. Masuk dalam grup, masuk dalam FB, telah kembali haji sekian. Telah kembali jiran nombor rumah sekian. Kita andaikan yang ditulis, yang digembar-gemburkan diri kita. Anak beranak kita sedih menangis. Ini masalah diri kita ni. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebab kita ingat sebelum kita mati. Urusan bini kita, urusan faraid kita, orang akan uruskan. Tuan-tuan bondo tu dengan izin Allah. Akan automatik yang hidup akan uruskan. Sebab itu fardu kifayah. Yang hidup akan uruskan faraid. Lagilah pembagian harta. Kumpullah macam mana sekalipun tuan-tuan sekalian, tak lempar kat kubur gitu, walaupun 50 sen. Apa yang perlu kita fikirkan? Benda ni lah. Antaranya je banyak lagi bab amal ibadat. Jadi kita bincang mengenai taubat. Benda ni lah. Sekali tuan-tuan ibu-bapa sekalian, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala tarik nyawa kita. Sebab ajal tu kita tak tahu bila. Apabila dalam hati kita bincang benda ni, timbul kerisauan, itu nikmat nama. Timbul kerisauan itu nikmat. Kalau timbul suka duka dalam diri kita, itu masalah nama. Kita boleh tak terasa, itu masalah. Kena cek elok-elok. Kalau timbul kerisauan, kita nak bertaubat akan Allah, kita mengingati apa yang kita buat dulu-dulu, itu satu nikmat Allah Ta'ala. Itu maknanya nur tuan-tuan sekalian. Di sebalik musibah, sampai itu di sebalik musibah itu ada nikmat Allah. Musibah itu bukan musibah. Allah Ta'ala uji hambanya setakat mana iman yang mampu ditanggung oleh hambanya. Allah Ta'ala maha adil tuan-tuan. Allah menguji kita setakat mana iman kita tanggung. Itu yang kita kena sedar. Allah maha pemurah, Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Ingatlah hal yang telah berlaku kepada bapa kita Adam alaihissalam, kata ulama, yang diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Allah Ta'ala ciptakan Adam alaihissalam dengan tangan, bermaksud dengan kudrat dan iradat. Bukan tangan tu tangan seperti kita, tidak. Bermaksud kudrat itu kuasa, iradat itu kehendak Allah Ta'ala. Cipta akan Adam alaihissalam, dan ia meniupkan dalam jasadnya
daripada rohnya. Lalu Adam dibawa ke syurga mengenderai atas bahu para malaikat. Begitu sekali mulianya Adam alaihissalam. Adam tidak melakukan dosa melainkan sekali sahaja salah yang Adam buat. Jadi saya cakap musibah Adam, Nabi Adam buat dosa tu, jangan kita pandang dosa tu semata-mata. Kita pandang nikmat. Apa nikmat yang kita pandang? Kalau Nabi Adam alaihissalam tak usik khuldi itu, pokok larangan itu, agak-agak kita ada tak atas muka bumi ni? Ada tak? Tak ada lah kita. Itu orang berilmu fikir, dia tak nuding jari salah ke Adam. Dia fikir akan nikmat Allah Ta'ala. Kita tidak meras. Kalau Adam AS dengan izin Allah, kalau tak usiklah pohon khuldi itu, tuan-tuan sekalian, tak ada kita atas muka bumi ni dah. Tak nampak kita matahari bulan bintang. Tak ada nikmat isteri, tak ada nikmat anak, tak ada nikmat cucu, tak ada nikmat kita hidup di atas muka bumi ni, tuan-tuan. Itu makna kita pandang di sebalik kesalahan Adam. Itu kita sangka baik dengan Allah Ta'ala. Nampak? Jadi firqah, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman, itu ulama ajar kepada kita. Begitu juga apabila berlaku musibah kepada diri kita, kita tengok diri kita dulu. Apa yang sebenarnya kita buat yang tak betul, jalan kita buat, sehingga kan benda ini datang pada diri kita. Kita tak suka akan musibah itu, kita tak suka akan kecelakaan itu. Tapi kalau benda itu datang dengan silan, di sebaliknya itu Allah jontik hati kita. Kita dah mampek 5 hari, Allah jontik hati kita. Sebab lama dah kita tak nak nyebut akan Allah, kita selalu ujub, takbur, riya. Allah bagi sakit supaya kita ni merendah diri akan Allah Azza wa Jalla. Di sebalik musibah itu, nah, kan orang sakit ni senang nyebut akan Allah, betul tak? Kita dah mam senang tak nak bangun pada tidur, badan letih lesu, bibir kering, badan panih, nak bangkit ke Allah, nampak? Allah, makan ubek pun bismillahirrahmanirrahim, tertib baca dengan tartil, dengan makhraj, dengan tajwid. Kalau tidak lantaklah wah tertogok sekalian, senang, sihat. Nampak tak orang ngaji tasawuf macam ni ya? Kita tak nuding jari ke orang. Nah, itu yang nak tanamkan dalam diri kita. Itu sebab 3 ilmu, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah kena belajar. Yang pertama bab akidah, yakin kita. Yang kedua bab tasawuf, yang kita bab fiqh. 3 ilmu dengan izin Allah kita kena dalami untuk kita sampai matlamat hidup yang sempurna. 3 benda ni cukup penting. Ini yang malam ni bab tasawuf kan, cari ustaz ngajar bab akidah. Bahkan semua doket dalam senarai itu kuliah tu kita pergi. Nak dengar elok-elok ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Jadi Adam AS langgar perintah Allah, buat dosa sekali waktu dekat pohon khuldi, orang larangan dalam syurga Allah Ta'ala. Jadi bodoh tu lah kadang-kadang kita fikir apalah Adam jadi macam tu. Bahkan kisah Harut dan Marut yang Allah Ta'ala turunkan di Babil, jelas di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah Allah turunkan Harut dan Marut dekat Babil. Bahasa sekarang Babylon, Iraq kuno, itu Babylon, negara. Orang Iran panggil Babirus. Ada suku kata lain panggil Babilu ke Babirus ke Babylon ke Babil ke, tempat yang sama. Waktu Harut dan Marut, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala turunkan waktu Adam turun atas muka bumi. Salah macam ni, Harut malaikat ni sekalian je, macam mana Adam ni? Apalah Adam ni buat malu Jadi lahir bondo tu. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu malaikat, pilih antara 2 pada kamu yang paling hebat. Itu turun Harut dan Marut. Yang paling alim pada ketika itu Harut dan Marut turun, tuan-tuan sekalian. Harut dan Marut, iblis dah kafir dah masa tu. Harut dan Marut turun, tuan-tuan sekalian. Jadi Harut dan Marut Allah Ta'ala bagi nafsu. Awal tak ada nafsu, Allah bagi nafsu. Dah jadi kelan lain Harut dan Marut, asal malaikat. Pagi dia, tuan-tuan sekalian, dia buat kerja perintah Allah Ta'ala. Siang naik ke langit, petang naik ke langit, sampai malam, pagi besok turun balik. 2 jawatan, satu qadi, satu penasihat agama, 2 jawatan. Kisah ini, tuan-tuan sekalian, dirakamkan dalam kitab Tajul Muluk, kisah Harut dan Marut. Tapi banyak ulama sangkal akan kisah Harut dan Marut. Tapi kita nak jadikan ini satu pedoman apa berlaku kepada Harut dan Marut. Malaikat turun, datang seorang perempuan rayu masalah rumah tangga. Lepas tu si malaikat ni awal tak ada nafsu, apabila ada nafsu jadi kelang kabut Nampak perempuan dah suka, bini orang suka, minta pula melakukan satu bondo yang tak elok.
Lepas tu dia minta, dia tanya, siapakah engkau? Dia tak boleh bagi tahu sebab larangan Allah. Allah Ta'ala cakap jangan bagi tahu, dia tak boleh bagi tahu, ini larangan Allah Ta'ala. Lepas tu diasak, dia bagi tahu pecah rahsia aku malaikat. Lepas tu macam mana kau datang? Okey, nanti petang nanti naik ke langit. Ada doa-doa yang baca. Jadi apabila dia minta ajar, tak boleh ajar. Diasak lagi tuan-tuan sekalian, diajar. Ajar orang tu tuan-tuan sekalian, lepas tu bung naik ke langit. Lepas tu orang yang Harut dan Marut ajar mengenai doa bondo yang dia baca supaya naik ke langit ni tuan-tuan sekalian, tak baca doa turun, naik. Itu jadi bintang Zuhrah. Nama perempuan tu nama dia Zuhrah. Jadilah bintang Zuhrah. Itu dalam Tajul Muluk. Mana dia nak jadikan hujah berdasarkan macam supaya akidah kita tidaklah. Percaya boleh, tidak percaya pun tidak menjadi masalah. Tapi tauladan akan kisah itu. Tauladan bagi kisah itu, tuan-tuan sekalian, yang kita nak lihat. Begitu juga Adam alaihi salam. Mulianya Adam. Tidak melakukan dosa kecuali sekali sahaja, itu pun bukan dengan kehendak melanggar perintah Allah. Cuma baginda tertipu dengan pujuk manis kata-kata iblis yang memendam perasaan dengki kesumat terhadap baginda. Bukan Nabi Adam AS mana dengan rela hati nak melakukan perkara dosa sebab pujukan. Bismillah. Terpedaya Nabi Allah Adam AS. Maka dengan ketelanjuran sekali dosa itu menyebabkan Adam diturunkan ke dunia. Sebagaimana yang telah maklumi sebab baginda sebab telah diturunkan, terusir daripada syurga, sehingga diriwayatkan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepadanya, wahai Adam, apa pendapatmu akan sebagai jiranmu? Sembahnya engkau adalah sebaik-baik jiran, wahai Tuhanku. Firman-Nya, hai Adam, keluarlah kamu daripada berjiran denganku dan tinggalkan dari kepalamu mahkota kemuliaan, maka sesungguhnya tiada berjiran denganku orang yang menerhaka kepada aku. Itu makna tuan sekalian, selepas Nabi Allah Adam melakukan satu dosa itu, Nabi Adam AS turun atas muka bumi ni, ulama' bagi tahu tuan-tuan sekalian, muntah belahak 2 minggu. Sebab dia kata busuklah dunia, cakap tauklah dunia. Adam duduk dalam syurga, turun atas muka bumi Allah Ta'ala, muntah belahak 2 minggu. Nabi Allah Adam muntah, nak sesuaikan diri atas muka bumi ni tuan-tuan sekalian. Jadi kita ni qajar juga, tampek yang tidak kekal abadi, tampek yang Nabi Allah Adam muntah 2 minggu tuan-tuan sekalian. Nabi Allah Adam AS muntah setelah turun di atas muka bumi. Jadi nak beritahu tuan-tuan sekalian, Nabi Allah Adam melakukan kesalahan itu bukan kehendak dirinya, sebab pujuk rayu syaitan, la'natullah. Dan lepas itu kita orang yang memandang itu akan nikmat di sebalik turun Nabi Allah Adam daripada kayangan turun atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Jadi nikmat kita pun dapat hidup sebab anak cucu Adam alaihi salam. Jadi tuan-tuan sekalian, nak bagi tahu akan apa yang terjadi. Yang pertama, kisah Nabi Allah Adam AS, nikmat di sebalik dosa yang dilakukan, bagaimana jahatnya syaitan iblis ini memujuk akan Nabi Allah Adam supaya melanggar akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang sahlah iblis ini tuan-tuan sekalian musuh yang tiada harapan untuk berdamai. Jadi ulama tasawuf bagi tahu, kalau kita bahas lagi hujung kitab ini mengenai mawaniyat, penghalang akabah yang akhir akabah yang ketiga, antara yang menghalang ibadat kita diterima oleh Allah Ta'ala, ia adalah iblis, syaitan. Dua benda ni, iblis, syaitan, dia punya status dia musuh yang tiada harapan untuk berdamai. Sampaikan Nabi Allah Adam AS ditipu oleh syaitan, la'natullah. Dan lagi satu makhluk yang bahaya pada iblis, bahaya pada syaitan, itu adalah nafsu. Antara iblis, syaitan, antara nafsu dengan iblis, antara nafsu dengan syaitan, mana bahaya? Jawapannya nafsu yang bahaya. Sebab syaitan, iblis, Azazil itu asal nama dia Azazil, pemimpin kepada para malaikat. Dengan nafsu dia tuan-tuan sekalian, terjerumus iblis ke arah kekufuran. Mana paling parah sebenarnya nafsu. Itu deh. Jadi insya-Allah nanti kita sambung lagi mengenai perihal dosa dan taubat.
Banyak lagi ni tuan-tuan sekalian, insya-Allah nanti kita bahas lagi. Okey, kesimpulan ngaji pada malam ini, yang pertama, jangan kita rasa apa? Rasa tertekan. Memang kita ni tidak lepas melakukan dosa kepada Allah, bahkan kepada saudara se-Islam kita. Memang kita tak lepas nak lakukan benda tu. Jadi apabila kita sedar yang kita buat salah, yang pertama sekali kita menyesali akan kesalahan kita. Apa yang kita buat dulu-dulu tu benda yang tak betul, kita sesal. Itu yang dinamakan muqaddimah taubat. Lepas itu apabila sesalan berlaku ni tuan-tuan sekalian, kita selesaikan sedikit demi sedikit. Nah, mana yang kita mampu kita buat, mana yang tak mampu kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Tapi sebaik-baik perbuatan, kalau kita nak selesaikan masalah, kita kena selesaikan atas muka bumi. Kita tak berani nak selesaikan, takut orang tu marah, kita khianati kehormatan keluarga ni. Kita nak tori-torang, kita takut persahabatan itu putus sebab kita tori-torang. Boleh kita tangguh, tak ada masalah. Tapi kita mengharapkan bantuan Allah Ta'ala. Doa kita, amal ibadat kita, doa tu sifat harus bagi Allah. Allah boleh makbul ataupun Allah Ta'ala tak boleh makbulkan jalan yang terakhir. Jadi sebaik-baik jalan kau nak tori-torang sebenarnya itu. Tori-torang sebab kita selesai kat atas muka bumi ni. Kalau kita pujuk Allah Ta'ala, Allah yang selesaikan, dia halalkan ataupun maafkan kesalahan kita. Dan ulama' bagi tahu lagi jalan buat amal banyak-banyak. Kalau kita Johnny yang tak boleh nak minta maaf ke orang, jadi malu sebab kita ni ada kuasa, sebab kita ni ada nama, kita malu nak pergi minta maaf. Lagi-lagi orang yang dia anggap kita ni bakal adik-beradik rupa kita tikam dia di belakang. Kita tahu benda ni salah sebab kita dah ngaji. Jadi kita nak pergi terus tak boleh ya Allah. Tak ada kekuatan. Okay, ulama cakap apa? U-turn balik pada diri kita, ulama suruh buat amal banyak-banyak. Sebab apa? Nanti amal banyak-banyak ke akhirat dia tuntut kita boleh bagi amal kita. Itu jalan yang terakhir. Itu sebab jangan berani-berani buat salah dengan orang. Kalau kita berani buat salah dengan orang, kita kena taubat. Tu. Salah dengan anak kita ke, salah dengan isteri kita ke, salah dengan jiran kita ke, salah dengan kawan kita. Tuan-tuan rasa macam mana? Rasa serabut tak? Rasa macam, ya Allah, macam mana dia nak selesaikan ni? Jadi kalau kita ada ilmu, kita sangka baik dengan Allah Ta'ala, ini adalah nikmat Allah. Kalau kita tak saudarlah salah kita tu, ya Allah, sampai mati dan jadi orang yang bersalah. Itu yang Rasulullah beritahu, muflis dekat akhirat. Tak boleh nak guna nama orang. Muflis kat dunia boleh guna nama anak, nak naikkan baliklah. Nak kita berusaha balik kat akhirat minta maaf. Tak boleh tuan-tuan sekalian. Jadi umur-umur saki-baki yang ada ni kita gunakan sehabis yang mungkin. Kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sungguh benda yang baik. Kalau botol cara taubat, lepas tu kita fikirlah dosa-dosa kita yang lalu ataupun kehidupan yang lepas ni, sebelum nak buat salah dengan orang, fikir elok dulu. Dia tak boleh main lebih kurang. Alah tak apalah, Allah faham kita dulu jahat. Alah tak apalah, dia fahamlah dulu kita jahil. Jangan. Muflis nanti ke akhirat. Jadi dengan izin Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita semua. Memang tajuk ni borek, ulama' bagi tu memang borek tajuk taubat ni. Tapi kita hadap sebab apa? Kita nak jadi makhluk hamba Allah Ta'ala yang bertaubat, yang mengenalkan dosa-dosa kita. InsyaAllah tuan-tuan jadi mudah-mudahan kita dapat terima, mudah-mudahan Allah Ta'ala lorongkan jalan hidayah. Kita tidak putus-putus minta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah nanti kita sambung perihal taubat, perihal dosa. Aku li qauli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah.